Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Satu lagi mayat mangsa insiden bot terbalik selepas dibadai ribut kira-kira 10 batu nautika dari jeti Pangkalan Kuala Kemasin di Bacok Isnin lalu sudah ditemukan. Bot pasukan mencari dan menyelamat yang membawa mayat berkenaan tiba di jeti pukul 7 malam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob menyatakan ia menjadikan 6 mangsa yang ditemukan maut. Dalam kejadian 8.30 malam Isnin lalu, bot yang dinaiki 20 individu termasuk pemancing dan awak-awak terbalik akibat ombak besar dan ribut. Susulan kejadian itu, 12 individu berjaya menyelamatkan diri dan 5 individu ditemui meninggal dunia iaitu Wan Aminuddin Wan Hussein 63 tahun, Muhammad Syafizam Daud 43 tahun, Muhammad Zaki Muhammad Nordin 32 tahun, Pok Tak berusia 50-an dan Syafiq Cik Alim 29 tahun. Program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dibekukan sementara bagi memberi ruang kepada kerajaan untuk mengkaji semula proses-proses melibatkan kelulusan permohonan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK, Datuk Sri Nancy Shukri menjelaskan program itu dibekukan sementara dan proses mengkaji semula dijangka siap Disember ini. The government is using this opportunity during this time, MCO time, to review the whole of the looking into the activities that they are doing and also the process that is involved in the approval. Now, for us, it is frozen at our centre, and also the immigration department is re-looking into the processes, and at the same time, our side, MOTEK, is also involved with the study. Jelas beliau, setelah selesai proses mengkaji semula, program akan terus dilaksana dengan mengambil kira keperluan yang turut menyumbang kepada ekonomi negara. Beliau menyatakan demikian pada sidang media semasa lawatan di Galeri Songket dan Keringkam, Jalan Masjid Kuching. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor mengesahkan penahanan seorang pegawai imigresen yang disyaki meminta dan menerima rasuah berjumlah RM3,000 berkaitan permit pekerja asing. Suspek yang berusia dalam lingkungan 40-an itu ditahan di pejabat SPRM Selangor kira-kira pada pukul 2 petang ketika hadir memberikan keterangan. Menurut sumber, suspek yang bertugas di pejabat imigresen Putrajaya itu disyaki meminta dan menerima wang rasuah daripada seorang individu bagi meluluskan pelanjutan permit pekerja asingnya yang telah tamat tempoh. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrate Shah Alam pada pukul 9 pagi untuk permohonan remat. Angkatan Tentera Malaysia ATM melalui Ops Benteng berjaya menahan 24 orang pendatang tanpa izin parti yang dipercayai ingin pulang ke Indonesia. Kejayaan penahanan parti melibatkan 21 orang lelaki dan 3 orang wanita itu sewaktu rondaan keselamatan di sekitar kawasan Tanjung Ayam, Sungai Rengit, Johor yang dijalankan pada pukul 10.30 malam tadi. Operasi yang diketuai Ketua Pasukan Regimen ke-61 Artileri Diraja 61 RAD, Kapten Amirul Zubir Muhammad Naim bertindak atas maklumat dari anggota petugas Polis Marin PDRM berkenaan pergerakan parti. Serbuan turut berjaya menahan seorang lelaki warga tempatan yang dipercayai bertindak sebagai tekong yang membawa masuk parti tersebut. Sebuah kenderaan jenis Hyundai Starex yang dipercayai digunakan untuk membawa ke semua parti turut dirampas. Kesemua tangkapan akan dibawa ke Balai Polis Bandar Penawar untuk tindakan lanjut dan akan dilaksanakan pemeriksaan COVID-19 di Klinik Kesihatan Bandar Penawar. Buku yang didakwa menghina jata negara pada kulit hadapannya diharamkan kerajaan menerusi Warta Kerajaan Persekutuan yang disiarkan Jabatan Peguam Negara. Pengharaman buku tersebut mengikut Subseksyen 7(1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984.
Dalam warta berkenaan, buku bertajuk Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia itu dilarang dicetak, diimport, dihasilkan dan diterbitkan semula atau dijual, diedar dan dimiliki. Buku terbabit yang diterbitkan ini boleh memudaratkan ketenteraman awam. Selalu 313 naskah dirampas polis hasil serbuan ke atas syarikat penerbitan terlibat di Petaling Jaya susulan 32 laporan polis yang diterima. Hanya 3 kes baharu COVID-19 dilaporkan semalam, manakala kes sembuh dan dibenarkan discharge 62. Jumlah kes aktif pula turun di bawah 100 kepada 85 kes. Juga tiada pertambahan kes kematian, menjadikan jumlahnya kekal 121 kes. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi satu kenyataan memaklumkan daripada 3 kes baharu yang dilaporkan, 1 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara melibatkan warga negara Malaysia. 2 kes penularan di dalam negara pula membabitkan bukan warga negara Malaysia. Daripada 2 kes bukan warga negara itu, 1 melibatkan kluster Bukit Bintang dan 1 kes baharu masuk ke lokap di Kota Kinabalu, Sabah. Setakat ini, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 8,643 kes, manakala kes sembuh 8,437 kes atau 97.6% daripada keseluruhan kes. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperoleh daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai diminta terus kekal berwaspada dan mengamalkan nasihat kesihatan yang disarankan. Dalam pada itu, 1 kes positif baharu dilapor dalam kluster Bukit Bintang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 11 kes. Kes positif tersebut melibatkan 10 rakyat Bangladesh dan seorang warga negara tempatan. Kes positif baharu itu telah dikesan hasil daripada saringan ulangan dalam tempoh mereka di pusat kuarantin. Setakat ini, 304 orang telah disaring dan daripada jumlah ini, 204 orang bukan warga negara dan 100 adalah warga negara Malaysia. Hasil daripada saringan ini, 293 didapati negatif. Punca jangkitan kluster ini masih dalam siasatan. Perdana Menteri menzahirkan rasa bersyukur berikutan tren penurunan jumlah kes harian tempatan sehingga merekodkan angka 1 digit sejak kebelakangan ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam catatan Facebooknya mengucapkan syabas dan jutaan terima kasih kepada petugas barisan hadapan yang sehingga kini bertungkus lumus mengawal penularan COVID-19. Perdana Menteri bangga dengan rakyat Malaysia atas kerjasama yang sangat baik dalam mematuhi SOP ditetapkan. Perkembangan positif itu diharap tidak menjadikan masyarakat terlalu selesa sehingga alpa dan lalai. Tan Sri Muhyiddin mahu rakyat terus berwaspada mengambil langkah pencegahan setiap masa. Ketika PKP pemulihan ini, rakyat adalah frontliners yang memikul tanggungjawab berat melindungi keluarga, komuniti dan negara. 620 individu yang sedang menjalani kuarantin wajib di rumah dan dikenal pasti masih belum melakukan ujian saringan COVID-19 kali kedua diminta memberi kerjasama untuk menjalani ujian berkenaan. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri dalam kenyataan medianya turut memaklumkan 724 rakyat Malaysia pulang ke tanah air melalui KLIA 1 dan KLIA 2. Dan daripada jumlah ini, 723 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah manakala seorang dibawa ke hospital. Selain itu, PDRM membuat lebih 1,000 pemantauan SOP kuarantin di rumah dan mendapati kesemua mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dalam tempoh 10 Jun hingga 1 Julai, Kementerian Kesihatan telah membuat saringan ke atas lebih 8,000 individu di pintu masuk KLIA.
Kesan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan sebilangan warga kota kehilangan pekerjaan, menyebabkan mereka menceburi perniagaan kecil-kecilan sebagai alternatif sumber pendapatan baharu. Menyedari masalah itu, Kementerian Wilayah Persekutuan menerusi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengambil langkah proaktif mempermudahkan peniaga-peniaga dengan mengeluarkan permit sementara waktu terhad untuk aktiviti penjajaan dalam tempoh PKP pemulihan. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata, buat permulaan seramai 80 penjaja di Setapak Indah menerima permit tersebut bagi mengelak tapak menjaja di monopoli kartel selain memudahkan penyeliaan di BKL. Maka Bandaraya telah mempermudahkan dan telah berusaha untuk facilitate supaya peniaga-peniaga atau penjaja bona fide yang benar, yang tulen dipermudahkan untuk mendapat lesen, khususnya lesen perniagaan sementara di tempat-tempat yang tertentu. Bagi peniaga, pemberian lesen sementara memberi kelegaan kepada mereka dalam meneruskan usaha mencari rezeki. Sukalah, banggalah. Tapi kan sebab baru 2-3 hari ni pasti berniaga kat sini, berniaga secara haram lah kan. Jadi mana dengan anugerah ni pasti boleh berniaga kat sini tanpa gangguan daripada mana-mana pihak lah. Dah dapat di sini, alhamdulillah lah. Lepas ni berniaga pun dengan selesa. Tak ada rasa nak takut-takut. Sebelum ni pun saman pun dah banyak dapat dah. Sejak PKP ni kita kekurangan kos untuk makan, untuk sara hidup kita lah. So bila dah ada lesen, Tan Sri dah bagi kita tapak untuk berniaga, alhamdulillah saya bersyukur. Di Johor, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP membenarkan operasi 17 pasar malam dan 1 pasar pagi sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Pelaksanaan operasinya perlu mematuhi jadual penggiliran dan prosedur operasi standard SOP ditetapkan seiring kebiasaan baharu. Datuk Bandarnya Salahuddin Ahsan bagaimanapun memaklumkan jumlah peniaga dikurangkan sebanyak 50% daripada jumlah asal. Tambahnya 15 pegawai penguatkuasa ditugaskan di setiap lokasi pasar malam dan pasar pagi. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan ke tapak pasar malam di Taman Skudai Baru, Iskandar Puteri. Kebenaran mengadakan aktiviti keagamaan termasuk kuliah agama dan solat duha di masjid dan surau dialu-alukan pentadbiran Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Bangsa Ibu Negara. Selain komited untuk terus mengamalkan kebiasaan baharu, syarat serta SOP akan sentiasa dijadikan panduan bagi mengelak penularan COVID-19. Pegawai atau nakib Masjid Abu Bakar Al-Siddiq Muhammad Faizul Razali berkata, demi keselesaan pengunjung yang ingin menunaikan solat duha, satu ruangan khas dibuka tanpa perlu memasuki ruang solat utama bagi membolehkan proses sanitasi dilakukan sejurus setiap kali solat fardu selesai. Masjid supaya membuka operasi bermula sejam sebelum masuknya waktu solat fardu dan akan ditutup bila mana selesai saja solat dilaksanakan secara berjemaah. Dan untuk itu kita mengikut panduan tersebut, bila mana selesai saja doa dan oleh pihak imam, mana masjid ni akan ditutup untuk kita melaksanakan proses sanitasi. Jadi kita akan mengambil peluang tersebut untuk kita melakukan proses sanitasi masjid, merangkumi ruang solat utama. Kebenaran mengadakan kuliah agama dan solat duha di masjid dan surau juga dapat mengimarahkan semula masjid selepas kebenaran diberi untuk solat fardu dan solat Jumaat. Sebelum membuka operasi pada 15 Julai ini, Pusat Tuisyen di Alustar Kedah sedang membuat persediaan dan persiapan selaras SOP yang ditetapkan. Menurut Pengetua Pusat Tuisyen Bendahara Muhammad Irfan Yahya, pihaknya telah membuat persediaan sejak 2 hari lepas. Pihaknya juga akan membuat perbincangan dengan ibu bapa pelajar mengenai normal baharu yang akan dilaksanakan pada sesi operasi Pusat Tuisyen berkenaan. Sekarang ni kita dah
bab persediaan berpandukan kepada SOP yang dibuat di sekolah. Contohnya macam kita sediakan sanitizer, lepas tu topi muka untuk pelajar yang kita akan bagi. Kemudian dari segi penjarakan sosial, penanda jarak sosial ini, dan susunan kelas semua kita akan ubah. Kami akan ada taklimat untuk kami terangkan operasi tuition dalam norma baru ni ikut SOP dia. SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia memang agak kita kena patuhi dengan teliti lah, sebab dia ada banyak aspek-aspek yang kita perlu buat. Pelajar turut teruja dan tidak sabar untuk kembali ke pusat tuition berkenaan. Anak. Sebab dapat belajar dan dapat berjumpa kawan dengan cikgu. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail meminta lebih 8,000 pengundi yang menetap di luar kawasan Don Chini supaya pulang mengundi pada Sabtu ini. Beliau turut mengingatkan pengundi membawa kad pengenalan dan mematuhi SOP ditetapkan SPR. Pengundi juga perlu keluar mengundi mengikut masa cadangan seperti disarankan SPR. Ia bagi mengelak pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai dan seterusnya memastikan penjarakan sosial ketika berada di pusat mengundi. Merayu kepada semua pengundi luar daripada Don Chini ini supaya balik mengundi. Datang mengundi awal, bawa kad pengenalan dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sebab undi ini sangat penting dan ini merupakan juga tanggungjawab mereka. Beliau menyatakannya selepas merasmikan kursus penyembelihan syari dan seminar fiqh wanita peringkat Pahang di Felda Chini Timur 3. Luar negara, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan sekatan baharu ke atas Hong Kong selepas Beijing mewartakan undang-undang keselamatan baharu ke atas hab kewangan antarabangsa itu. Sekatan itu diluluskan sebulat suara memerlukan kelulusan Senat sebelum ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Menerusi sekatan itu, sistem perbankan yang berurusan dengan kerajaan serta pegawai Cina akan dikenakan tindakan tegas. Menurut Speaker Nancy Pelosi, sekatan itu merupakan tindak balas segera ke atas China kerana menguatkuasakan undang-undang menyekat kebebasan dan demokrasi di Hong Kong. Beijing di dalam reaksinya berkata, sekatan Washington itu tidak akan memberi kesan kepada status wilayah pentadbiran khas Hong Kong dan peranannya sebagai hab kewangan antarabangsa. China melihat keputusan Dewan Perwakilan Amerika Syarikat itu sebagai salah satu perbuatan membuli. Beijing berkata White House perlu menyelesaikan masalah di dalam negaranya terlebih dahulu sebelum mencampuri urusan dalaman Hong Kong. Buat masa ini, Beijing sudah menguatkuasakan sekatan terhadap kaki tangan kerajaan Amerika Syarikat yang menyokong perjuangan demokrasi di Hong Kong. Protes pelan merampas tanah Palestin terus diadakan di Gaza. Penunjuk perasaan mengibarkan bendera Palestin selain membawa spanduk mengutuk sokongan Washington terhadap dasar Israel merampas tanah Palestin. Fatah dan kumpulan pejuang Palestin menggerakkan protes aman sebagai salah satu usaha menggagalkan pelan rejim Israel itu. Tunjuk perasaan juga diadakan di Ramallah. Selain membantah tindakan Israel, protes juga bertujuan menarik sokongan komuniti antarabangsa. Dalam usaha mewujudkan keamanan di rantau itu, kerajaan Palestin sedia menyambung semula rundingan dengan Israel. Namun dengan syarat terma rundingan tidak boleh ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Menerusi pelan damai kerajaan Washington,
Washington, Trump menyokong Israel merampas tanah Palestin bermula 1 Julai. Bagi Hamas, sebarang pengambil alihan tanah Palestin dianggap sebagai satu peristiharan perang. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO berkata langkah melawan COVID-19 perlu dilakukan secara komprehensif. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pengarahnya Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus selepas kes positif harian global melebihi angka 160,000 sepanjang minggu lalu. Setiap kes perlu dikesan, diuji dan dikuarantin termasuk kontak rapat, manakala petugas kesihatan perlu dilatih, diperkasa dan dilengkapkan dengan peralatan secukupnya. Komuniti pula perlu dididik dan diberi kesedaran bagi terus melindungi diri sendiri daripada dijangkiti COVID-19. WHO mahu usaha melawan COVID-19 tidak hanya terbatas kepada ujian saringan, penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka dan pengesanan kontak rapat semata-mata. Negara yang melaksanakan pendekatan komprehensif terbukti berjaya mengurangkan penularan COVID-19 dan menyelamatkan nyawa. WHO mengingatkan semua negara apabila kes positif minggu lalu sudah melebihi 10 juta dengan 522,000 daripadanya melibatkan kematian. 300,000 penduduk Melbourne terpaksa kembali menjalani perintah berkurung apabila bandar di utara Australia itu mencatat kenaikan mendadak kes COVID-19. Sebanyak 10 kawasan dikenal pasti sebagai zon berisiko tinggi berlaku gelombang kedua COVID-19. Penduduk di negeri Victoria tidak dibenarkan melakukan sebarang pergerakan rentas sempadan dan negeri. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews menyeru agar penduduk di 30 kawasan pinggiran bandar kekal di rumah untuk mengelak dikenakan denda atau dipenjara. Polis meningkatkan jumlah anggota bagi memastikan penduduk kekal di rumah. Selain pemantauan, sekatan jalan raya juga ditingkatkan di kawasan berisiko tinggi. Individu melanggar peraturan tanpa alasan kukuh akan dipenjara 6 bulan atau didenda sebanyak $11,000 Australia. Jabatan Kesihatan kembali aktif mengingatkan penduduk supaya mengamalkan langkah pencegahan kendiri. Negeri Victoria merekodkan 73 kes baru COVID-19 pada Rabu yang mencetuskan kebimbangan berlaku gelombang kedua COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, komited untuk memperkasa institusi Mahkamah Syariah. Selari dengan hasrat tersebut, penstrukturan organisasi serta pindaan undang-undang bakal dilaksanakan. Menuju ke arah pengukuhan institusi tersebut, teknologi kecerdikan buatan AI akan diperkenal bagi mempercepatkan proses perbicaraan serta penyelesaian kes. Kalau mahkamah syariah, saya nak zahirkan izzahnya atau kemuliaannya atau dalam bahasa yang mudah kehaibatannya. Sebab itu kalau kita tengok perkara seperti ini, dia tidak mungkin datang dengan cara mudah, tapi kita kena develop, kita kena cuba ringkas dan bangkit biar nampak dari segi bukan sekadar authority, macam perhujahan, kenyataan. Malah katanya bidang kuasa Mahkamah Syariah dan penguatkuasaan Akta Profesion Guaman Syar'i 2019 akan diperluas serta diperkemas. Selain itu, kemasukan pejawatan baharu bagi pelaksanaan program pengkhususan pengendalian kes hadanah dan nafkah akan disegerakan. Beliau menyatakan semasa membuat lawatan kerja ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di Ibu Negara. Tambahnya, beliau mahu Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan menjadi model dan titik mula penanda aras bagi pemerkasaan institusi Mahkamah Syariah. Amalan pertanian baik GAP dilihat mampu menghasilkan produk pertanian yang bermutu tinggi dan premium selain mampu mendapatkan harga pasaran yang lebih baik. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata pendekatan tersebut juga mencerminkan reputasi negara sebagai pengeluar yang mementingkan keselamatan makanan. Jadi untuk
beberapa ekspor barangan ini ke beberapa buah negara, dia mesti diiringi dengan sijil GAP, Good Agricultural Practices, yang dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian. Jadi jabatan beberapa daripada Jabatan Pertanian akan certify dan mengeluarkan sijil untuk sebagai sebagian daripada syarat bagi sebagian negara-negara pengekspor. Beberapa negara seperti Australia dan China mempunyai piawaian tersendiri dalam menentukan keselamatan makanan yang akan diekspor. Piawaian dari negara tersebut perlu diambil kira dalam usaha memastikan Malaysia dikenali sebagai negara pengekspor makanan yang premium. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Pelancaran Showroom Pengurusan Perosak Bersepadu IPM di Johor Bahru. Kerajaan Persekutuan belum membuat keputusan muktamad berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP di Kedah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad menyatakan keputusan akan dibuat berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk kemampuan kewangan Kerajaan Persekutuan. Saya maklum bahawa beberapa keputusan sudah dibuat dan beberapa kenyataan sudah pun dibuat, bukan sahaja kerajaan negeri tetapi beberapa pemimpin pusat juga telah membuat kenyataan tentang perkara ini, dan saya difahamkan bahawa perkara ini juga telah dibentang dan dibincangkan dalam majlis NCIA, ya. Itu maknanya memang sudah ada beberapa keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat tentang projek ini. Kita kerajaan pusat sudah pasti yang pertama kena lihat kepada, yang pertama ialah keutamaan negeri, ya. Yang kedua kena lihat kepada kedudukan kewangan, dan dalam masalah COVID ini sudah pasti ia memberi tekanan kepada kerajaan pusat, kerajaan negeri. Apapun kita akan lihat semua ini, kita belum membuat keputusan muktamad, ya. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Muhammad Noor di Wisma Darul Aman Al-Usta. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Bila berita pagi berakhir di sini, terus setia bersama dengan berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.